رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nampak tak? Nampak. Nampak tu dia. Nampak. Tahniah lah kepada pemenang hadiah utama dapat buku ensiklopedia tentang serangga. Balkish, Aisyah Madira, Fatimah, Ahmad Naim Danish, Nurul Hanis, Muhammad Mirza dan juga Muhammad Atif. Lepas tu kita ada juga pemenang sagu hati untuk slot yang keempat ni. Okay, pemenang sagu hati Nur Alia Jazila, Nur Ain Firzana, Atik Uwais, Ahmad Muiz, Kasih Kaisara, Ahmad Muhaimin. Ya Allah, sedap-sedapnya nama adik-adik ni. Okey, tahniah semua diucapkan. Okey, untuk slot kali ni pun kita akan adakan kuis juga. Jadi adik-adik masih berpeluang. Okey, yang belum ada peluang untuk dapat hadiah tu masih ada peluang untuk dapat hadiah untuk slot yang ketiga ni. Tapi Aceh ingatkan kat sini, untuk slot kali ni kami menyediakan 8 pemenang terpantas yang menjawab soalan dengan betul. Okay, so make sure kalau nak menang kena cepat-cepat jawab dengan tepat. Okay, so hanya 8 pemenang yang terpantas sahaja, yang pertama sahaja yang terpantas dan betul yang akan mendapat hadiah. Okay, so kalau dah confident jawapan adik-adik tu betul, so hantar cepat-cepat. Okay. Okay, now kita fokus lah. Okay, kita dah boleh fokus lah kepada tajuk kita pada hari ni, iaitu makan apa hari ni. Okay, so hari ni penyampai kita datangkan khas daripada FKIE UTHM, Dr. Roziah binti Abdul Aziz, untuk berkongsi dengan kita sedikit tentang makanan. Iaitu tentang makanan, apa kepentingan makanan, adab-adab makan, adab-adab masa makan kan, dan sebagainya lah. Jadi, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Roziah binti Abdul Aziz untuk menyampaikan perkongsian pada pagi ini. Adalah sangat baguslah kan, kalau kiranya adik-adik ada sediakan buku catatan lah untuk nota-nota penting yang Dr. Roziah akan sampaikan. Okay, so insyaAllah dia akan bermanfaat untuk adik-adik dan mungkin adik-adik juga boleh kongsikan dengan adik-beradik yang lain. Dengan kawan-kawan ke apa kepentingannya pada pengisian pada hari ini. Dan sebelum tu Acik nak ingatkan, boleh tak adik-adik mutekan mic. Jangan buka mic. Jangan onkan mic, sorry. Mutekan mic. Okay. Tapi nanti bila ada apa-apa persoalan ke atau apa-apa nak kongsi ataupun bila Dr. Roziah nak tanya soalan, barulah on. Bila dah habis cakap, off balik. Boleh? Boleh Okey, so jadinya tanpa membuang masa, saya mempersilakanlah Dr. Roziah untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum adik-adik, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat semuanya pagi ni? Sihat. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Puan Nur Huda, moderator kita pada hari ini. Okay, so hari ini saya present sekejap ya. Okay, so untuk hari ini, adik-adik nampak tak slide ni? Nampak. Okay. Nampak. Okay, so hari ini Alhamdulillah lah kita dapat bersua muka lagi lah. Kalau adik-adik ingat slot yang lepas, giliran saya untuk jadi moderator lah. So slot hari ini saya akan berkongsi dengan adik-adik semua, okay? Walaupun kita ni hanya jumpa di alam maya. So sukalah nak tengok adik-adik ada lagi muka-muka yang sama masih lagi kekal nak join slot kita untuk setiap 2 minggu ni, okay? Okay, so dah mula kelas kan untuk tahun 2021 kan? Betul tak dah mula sekolah? Betul. Seronok tak belajar online? Seronok.
Seronok. Sekurang-kurangnya tak seronok. Tak apalah, kita kena sesuaikan diri kita dengan norma baru ni So saya harap adik-adik ni walaupun belajar online pun kita kena fokus lah. Apa yang cikgu cakap kat depan, kita kena catat, kita kena ambil nota-nota penting tu. Sebab ni untuk apa? Untuk masa depan kita kan. Apa yang kita belajar hari ni adalah untuk masa depan kita. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah lah kepada pemenang-pemenang slot yang lepas. InsyaAllah mungkin ada yang belum dapat hadiah lagi, mungkin ada yang dah dapat. Tapi yang belum dapat tu jangan risau. Sebab kita ni tengah PKP kan, so ada kekangan sikit untuk kita nak hantar hadiah-hadiah tu. InsyaAllah hadiah-hadiah tu akan sampai kepada adik-adik. Untuk slot hari ini, hadiah yang lebih menarik akan menanti. So make sure adik-adik dengar dari mula sampai habis. Catat apa yang penting sebab ni hadiah hari ni. Nampak tak ni apa? Apa tu? Tepung Tepung bekas makanan. Ada dua, seorang sekali dapat dua. Ni bukan adik-adik je yang suka ni, mak-mak pun suka ni. Okey? Mak yang suka. Mak yang suka kan. Lepas tu ada kalender lah sebab kita tahun baru. Tahun baru. Kalender. Kalender daripada Give me that. Kan? Okay, so 8 orang je yang dapat tahu yang akan ada peluang untuk dapat hadiah pada hari ini, okay? Soalan senang-senang je. Tambah je. Ya, 8 orang je. Tapi seorang dapat 2. Dapat 2 Tupperware ni. Okay. Nanti di akhir perkongsian saya akan letakkan link quiz tu lah. Nanti adik-adik boleh terus jawab tau. Terus jawab dengan tepat. Yang terpantas dan paling tepat itulah yang akan dipilih sebagai pemenang ya. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Rozia binti Aziz. Saya merupakan seorang pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. So perkongsian saya pada hari ini adalah lebih kepada hasil rujukan saya dan pembacaan saya. Okey, sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, so saya mohon maaf lah terlebih dahulu. Okey, semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat bukan sahaja untuk adik-adik tapi untuk diri saya juga. Okey, hari ni hari apa adik-adik? Hari Jumaat. Jumaat. Selalu nampak ni amalan sunnah hari Jumaat. So saya nak share sikit lah, kita sama-sama lah sebab ni hari Jumaat kan. So amalan sunnah hari Jumaat ni ada banyak sebenarnya, tapi ni antara amalan-amalannya lah. Kalau adik-adik tengok kat sini, gambar ni dia tulis apa? Potong kuku. So siapa yang belum potong kuku lagi Jumaat ni elok lah dia potong kuku dia. Potong kuku, pakai baju elok-elok. Macam hari ni, seronok lah kita buat kelas hari ni. So kita pakai baju perkongsian hari ni, dah siap mandi pagi-pagi, pakai baju cantik-cantik, elok-elok, wangi-wangi. Lepas tu kita berkongsi, kita dengar majlis ilmu. Itu kan bagus. Kemudian yang terbaik adalah kita baca surah Al-Kahfi. Tu jangan lupa setiap hari Jumaat. Jangan lupa juga kita kena banyakkan berzikir, berselawat dan berdoa. Okey adik-adik? Okey, kalau kita tak dapat buat semua, kita jangan tinggalkan semua. At least kita ambil lah salah satu daripada amalan-amalan sunnah pada hari Jumaat ni ya. Okey, next slide. Apa ni? Makan apa hari ni? Tu kartun apa tu? Doraemon. Doraemon makan apa? Dorayaki. Doraemon makan dorayaki. Sedap kan nampak dia makan. Punya betul-betul makanan tu. Yang belah kiri tu apa tu? Ramen. Ramen. Oi, adik-adik ni banyak tengok Korea ni. Ramen. Itu apa tu? Tu sejenis apa? Sejenis mi mi. Okey, tadi tanya pasal sarapan. Ada yang tulis roti canai. Macam mana dapat roti canai? Pergi kedai ke mak buat sendiri ni roti canai? Kedai. Kedai. Ada tulis apa tadi kuih pisang. Kuih pisang tu apa? Kuih pisang? Saya tak pernah dengar kuih pisang. Tempat pisang apa tu? Kek pisang. Mak awak? Bukan. Kek pisang. Dia macam Oh dia macam kek pisang. Bukan pisang. Kuih pisang. Okey. So pagi-pagi mak kita dah pergi dapur dah nak masak hari ni. Okey.
So kita pun bangun pagi je perut lapar terus dia pergi dapur. Seronok kan tengok kat dapur, ada makanan, terus makan. Jadinya kita ni kena hargailah mak ayah kita. Mak ayah kita ni bersusah payah sediakan makanan untuk kita kan hari-hari kan. Susah payah nak fikir hari ni apa nak bagi makan kat anak-anak dia. Lagi-lagi musim PKP ni semua orang ada kat rumah, semua orang duduk je kat rumah lapar, sikit-sikit nak makan, sikit-sikit nak makan. Kena hargai mak ayah kita, okey? Okey. So, pernah tak dengar ayat dia kata you are what you eat. Maknanya awak adalah apa Pernah yang tapi tak awak faham. Tengah dengar tapi tak faham. Nampak awak lah. Pernah dengar. Okey, tu maksudnya adalah apa yang kita makan hari ini, itulah kita pada masa depan. Jadinya apa yang saya nak kongsi pada hari ini adalah kita kena pilih makanan-makanan yang berzat, makanan-makanan yang betul. Okey, supaya pada masa depan kita boleh hidup dalam keadaan sihat. Apa kalau kita sihat kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Kita sihat? Boleh sukan. Kita boleh bersukan, kita boleh belajar. Yang penting sekali kita boleh beribadat. Itu yang paling penting sekali. Okay, ini adalah outline apa yang saya akan bentangkan, apa yang saya akan kongsi pada hari ini. Nanti satu-satu kita akan pergi. Okay? Okay. Slide seterusnya. Kenapa kita perlu makan? Adik-adik makan setiap hari, betul tak? Betul. Berapa kali? Berapa kali adik makan dalam masa satu hari? Berapa kali makan? Banyak sangat. Banyak sangat. Tak terkira. Asal rasa nak makan je makan. Asal rasa nak makan je makan macam tu Okey, pernah tak kita ni, kita rasa macam tak nak makan dah 2 hari tak makan lah. Pernah tak rasa macam tu? Tak pernah kan? Itu adalah keperluan kita kan. Setiap hari ni kita mesti rasa macam kita kena makan. Supaya kita nak bagi tenaga. Okey, so apa kepentingan dia tulis kat sini? Menjadikan pembesaran manusia lebih sempurna kerana tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan. Sebab itulah kita kena makan. Sebab bila kita makan, badan kita akan menyerap segala nutrien yang kita dapat daripada makanan-makanan tu. Okey, apa contoh-contoh zat yang badan ni akan serap? Apa contoh dia? Kalsium. Daripada mana kalsium tu? Susu. Vitamin, karbohidrat, protein, zat besi, macam-macam lagi. Macam-macam jenis makanan. So, yang kedua adalah untuk membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Yang ketiga ni samalah, memberi vitamin yang cukup kepada badan kita. Okey? Tapi kita kena kawal pemakanan kita. Kita tak boleh lah bila kata kita kena makan ni sebab kita memerlukan vitamin, memerlukan zat-zat ni semua ni. Kita makan banyak-banyak, tak boleh. Kita kena kawal untuk mengawal kadar obesiti. Kalau kita terlebih sangat makan, nanti kita jadi obes. Bila kita obes, kita dah susah dah nak susah nak pergi kerja, susah nak belajar, susah nak jalan, susah nak solat. Sebab tujuan kita ni hidup kita adalah sebagai khalifah Allah. Jadi kita ni kena beribadah kepada Allah. Okay, ini adalah ni belajar masa darjah berapa ni? Agak-agak 6 tahun atau 7 tahun macam tu. Masa kita kecil kan. Daripada kecil kita memang dah tahu dah piramid makanan ni. Kalau ikut apa yang saya tengok, ada darjah 3 lah yang betul-betul awak belajar tentang kelas makanan. So ada piramid makanan dekat bawah sekali ni. Kalau awak nampak dia ada karbohidrat kan. Karbohidrat dekat karbohidrat dekat tengah-tengah sekali ni. Dekat bawah sekali. Okey, karbohidrat ni untuk bagi tenaga. Lepas tu kita ada sayur-sayuran. Adik-adik ni ada tak yang tak makan sayur? Ada tak yang tak makan sayur? Ada. Mesti ada yang dia makan nasi. Mak dia buat nasi goreng, dia alih-alihkan sayur kat tepi tu. Makanlah sayur tu untuk serat. Tengok ni. Selain daripada nasi yang menggunung yang kita makan tu, sayur-sayuran ni penting. Sebab tu dah sayuran ni tingkat dia nombor 2. Sayur-sayuran dengan buah-buahan. Tak makan sayur, kena lebihkan makan buah untuk serat. Sayur sayur carrot. Lepas tu
Daging, ikan. Ini untuk sumber apa? Daging, ikan, kacang, protein. Protein untuk pembesaran badan. Kemudian kita ada susu. Lepas tu lah sekali baru lemak dan gula. So lemak dan gula, minyak, lemak gula ni paling sedikit lah kita kena ambil. Okey. Kenapa kita kena jaga pemakanan? Tak kira lah kita ni agama apa sekalipun, memang kita dituntut untuk jaga pemakanan, untuk kita jaga kesihatan badan kita. Kalau awak tengok dekat sini ayat surah Al-Baqarah ayat 172, dia cakap yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Kalau adik-adik tengok kat situ, menjaga pemakanan tu penting untuk tubuh badan kita. Sebabnya antara organ yang paling penting sekali yang kita kena jaga selain daripada jantung, hati, kita kena jaga otak kita. Sebab itulah kita kena jaga pemakanan kita, sebab kita nak guna otak kita je lama. Sekarang ni dalam masa sekarang ni adik-adik nak guna untuk adik-adik nak belajar, nak serap ilmu, nak beribadat. Kalau adik-adik tak belajar, macam mana adik nak buat ibadat kan? Macam mana kita nak solat, kita nak puasa. So itulah fungsinya otak kita ni. So kita kena jaga otak kita baik-baik. Okay, so pemakanan yang baik, yang halal, yang sihat tu dia akan menghasilkan otak yang bersih, otak yang baik, otak yang sihat, otak yang cerdas sebenarnya. Okay, so Islam sendiri sangat menitik beratkan penjagaan pemakanan ni dalam kehidupan kita seharian. Okay, berdasarkan ayat yang saya letak kat sini tadi tu, kenapa kita kena jaga pemakanan tadi tu, kita tahulah bahawa setiap yang dihalalkan oleh Allah SWT tu suci dan baik untuk dimakan. Makanan haram tu walaupun dia sedap, walaupun dia nampak menarik, walaupun dia buat cantik-cantik, dia salur-salur emas ke apa benda ke, kita tetap tak boleh makan, kita tetap benda tu tetap tak elok untuk kita makan. Okay? Jadinya kita makanlah rezeki yang baik-baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sebab kita ni kena sentiasa rasa bersyukur dengan Allah. Okay, seterusnya adalah hadis. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah redha kepada hamba-Nya yang apabila ia makan sesuatu makanan, lalu ia memuji Allah atas makanan itu, dan apabila ia minum akan minuman, lalu ia memuji Allah ke atas makanan itu. Hadis ini dia terangkan pada kita ni bahawa kita sebagai umat Islam, dia kena bersyukur, sentiasa memuji Allah SWT, sebab Allah SWT akan beri ganjaran dan rahmat kepada orang yang bersyukur dan memujinya. Okay? Sesungguhnya Allah SWT sangat kasih ke atas orang yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Kehidupan seharian kita pun memang berlandaskan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Pandai adik. Okey, Al-Quran dan As-Sunnah itu kehidupan seharian kita. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang As-Sunnah Rasulullah mengenai adab sebelum, adab semasa dan adab selepas makan. Mungkin ada yang adik-adik dah pernah dengar, mungkin ada yang adik-adik dah selalu buat pun, tapi kita macam tak tahu, tak perasan pun itu adalah As-Sunnah Rasulullah. Jadi lepas perkongsian saya ni, adik-adik lebih tahulah, lebih faham. Oh, kenapa mak suruh buat macam ni? Oh, kenapa ayah suruh buat macam ni? Oh, sebab dia adalah As-Sunnah. So kita kena terus amalkan dia. Kalau dah selalu amalkan tu, terus amalkan sampai bila-bila. Okay? So kita masuk ke topik As-Sunnah Rasulullah. Okay, As-Sunnah tu apa maksud dia adalah sumber daripada Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan dan persetujuannya terhadap perkataan dan perbuatan para sahabat dia. So maknanya perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad. Lepas tu apa yang Nabi Muhammad SAW ni setuju dengan perkataan dan perbuatan para sahabat dia. Yang ditujukan sebagai syariat bagi umat ini. Umat ini tu maknanya kita lah. So apa yang perilaku Nabi Muhammad SAW yang yang ditujukan kepada umatnya. Okey? So dalam kehidupan seharian kita ni, kita kena amalkanlah sebenarnya As-Sunnah tu. Tapi mungkin ada yang tertinggal. Tapi bila kita tahu, ada baiknya kita buat. Okey? Ini adalah sunnah sebelum makan. Okey, seperti biasa, sebelum makan ni, mesti benda pertama adalah
mak kita, ayah kita ingatkan basuh tangan. Nah sekarang ni pun buat apa-apa basuh tangan. Sebab apa? Sebab nak bersihkan dari kekotoran. Mungkin kita sebelum kita pegang macam-macam kan. So kita kena basuh tangan. Itu adalah sunnah sebenarnya. Okay. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau adik-adik tengok kat sini, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu hendak makan, sebutlah nama Allah, bismillah. Jika dia terlupa menyebut nama Allah pada awalnya, pada mula makan, maka sebutlah bismillahi awaluhu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Okey, kadang-kadang kan mak kita duduk dalam bilik, kita bau, wah sedapnya makanan mak kita masak hari ni kan, bau makanan kan. Lepas tu mak kita kata okey makan, lepas tu semua orang turun, lepas tu semua orang dekat meja makan. Dah tak sabar, kita dah aim dah lauk apa yang kita nak makan kat depan tu. Lepas tu kita ambil, kita senduk-senduk, letak dalam pinggan kita terus makan. Sekali mak kita cakap, dah baca doa ke belum? Masa tu kita baru, lupa, dah kunyah-kunyah dah ni, dah telan yang pertama. So, kita berhenti sekejap, kita kena baca macam ni. Lepas ni kita dah tahu, kita buat macam tu. Tak mengapalah kita lupa. Kadang-kadang manusia ni memang cepat lupa. Jadinya, bila kita dah teringat tu, kita baca Bismillahi awaluhu wa akhirahu. Senang je nak ingat ayat dia kan. Okey. Makan dengan duduk ni kenalah dalam keadaan, makan dan minum tu perlu dalam keadaan duduk. Elok-eloknya jangan makanan yang kita makan. Di samping tu dia boleh mengatasi masalah kembung, sembelit, senak perut. Sebab tu biasanya memang orang makan, orang mesti duduk. Okey, itu sebelum makan. Semasa makan, okey, ni yang saya terangkan tadi, makan dan minum perlulah dalam keadaan duduk. Kemudian makan secara berjemaah. Okey, berjemaahlah dalam menyantap hidanganmu dan sebut nama Allah padanya, nescaya akan mengandungi berkat bagimu. Hadis sahih. Okey. Apa maksud berjemaah tu adik-adik? Makan beramai. Makan sama-sama. Macam giat. Kita solat, daripada kita solat solat, makan ramai-ramai, Alhamdulillah. Daripada kita solat seorang-seorang, lebih afdal kita solat berjemaah. Makan pun sama. Sunat sebab secara berjemaah tu banyak keberkatan yang terkandung di dalamnya. Okey, ada satu riwayat tu dia menyatakan, ada seorang tu dia datang kepada Rasulullah. Lepas tu dia cakap, wahai Rasulullah, kami ni setiap kali makan tak pernah kenyang. Dia tanya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun berkata, pasti masing-masing kamu ni makan sendiri-sendiri. Dia cakap macam tu. Lepas tu orang tu jawab, benar ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah berkata, berjemaahlah dalam menyantap makananmu. Tengok, Rasulullah memang suruh, memang dia ajar, okey, makanlah secara berjemaah. So kalau dulu mungkin susah lah, mungkin ada mak ayah pergi kerja, ada kita makan dekat sekolah. Sekarang ni semua duduk satu rumah. Seelok-eloknya waktu makan tu kita tetapkan. Kita makan berjemaah, janganlah kita makan asing-asing. Okey? Betul. Okey. Seterusnya adalah gunakan syafah ataupun kash'ah. Apa tu syafah? Apa tu kash'ah? Ibnu Hajar berkata, suku rajah itu tidak digunakan kerana mereka, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menggunakannya. Kebiasaannya mereka makan bersama-sama dengan syafah atau makan dengan menggunakan suku rajah itu menjadikan mereka tidak berasa kenyang. Okey. Makan syafah dan kash'ah ni maknanya kita makan berjemaah. Pada zaman Rasulullah tu dia makan berjemaah, beliau makan berjemaah di atas hamparan dengan menggunakan talam ataupun dulang. So bila dia makan dengan talam, dengan dulang, makan ramai-ramai, itu adalah lebih baik, dan itu adalah sunnah. Suku rajah tu pula maksud dia adalah pinggan yang kecil. Tapi zaman sekarang ni kebanyakan kita dah banyak guna pinggan yang kecil. Tapi sebenarnya dari segi sunnah tu lebih baik kalau kita makan dalam dulang ramai-ramai. Ada tak orang Jawa dekat sini? Ada tak orang Jawa? Awak tahu tak awak ni orang Jawa ke tak? Tahu. Orang Jawa bukan orang Jawa. Kenal tak nasi ambeng? Tahu. Dengan dulang kan? Kita makan nasi ambeng dengan dulang kan?
Kita makan berdalam dulang, kita makan ramai-ramai. Itu adalah sunnah sebenarnya. Itu adalah terbaik sebenarnya. Okey? Okey. Seterusnya, gunakan tangan kanan. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau makan dengan tangan kirimu. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Okey, bila dia cakap jangan makan tangan kiri, dilarang makan guna tangan kiri. Sebab kita memang kena makan tangan kanan. Okey, makan tangan kanan ni biasa. Okey, kecuali kadang-kadang ada orang yang kidal, dia makan dengan tangan kiri bila dia guna sudu. Okey, tapi kalau boleh gunalah tangan kanan sebenarnya sebab sebaik-baiknya adalah tangan kanan. Tapi yang kebiasaannya adik-adik buat ni, bila dia dah makan-makan, dia nak minum air, dia guna tangan kiri. Betul tak? Betul. Tak. Tak. Okey, lepas ni cuba ubah. Kita cuba ubah. Walaupun tangan kita kotor kan, kita makan nasi guna tangan kan, tangan kita kotor, sama ada kita bangun kejap, kita basuh tangan sebabnya kita ni tak elok makan bersulamkan air, makan minum air itu tak elok. Jadinya kita makan, habis makan baru kita minum air, itu yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya kita kena tunggu sekejap baru kita minum air. Jadinya kita dah sudah makan, kita basuh tangan, lepas tu kita minumlah air guna tangan kanan. Cuba buat. Okey, elakkan guna tangan kiri. Lepas tu kalau misalnya adik-adik rasa macam alamak nanti cawan kotor, tapi tak apalah. Sebab cawan tu kita boleh basuh. Okey, sebabnya kita memang dilarang menggunakan tangan kiri. Kenapa kita tak boleh guna tangan kiri? Itu amalan Sebab guna tangan kiri. Pandai pun adik-adik ni. Okey, next adalah guna 3 jari. Ini sunnah Rasulullah. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan menggunakan 3 jari. Ada ibu jari, ada jari telunjuk, jari tengah dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Okey, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan apa makanan asasi dia masa tu? Apa makanan asasi baginda? Roti. Jadi mudahlah nak ambil makanan tu guna 3 jari. Sebab itulah itu sunnah Rasulullah. Okey, zaman sekarang ni kalau makan nasi, adik-adik maknanya kalau kita nak gunakan zaman sekarang ni, maknanya adik-adik janganlah genggam nasi tu makan terus banyak-banyak masuk dalam mulut. Makan guna suapan yang kecil lah. Tu maksud dia. Suapan yang kecil sikit-sikit. Okey, kita tak boleh gelojoh. Kemudian sunnah yang lain adalah menjamah secubit garam. Okay. Nabi Muhammad SAW juga menyuruh menjamah secubit garam sebelum makan untuk menolak 70 macam penyakit dan ambil secolik lagi dengan jari manis tangan kanan setelah makan. Ini amalan Rasulullah. Okey. Seterusnya adalah mula makan dari tepi. Dari tepi tu dari pinggir. Okey, kalau kita punya nasi tu dekat pinggan tu, kita mula dari tepi sampai ke tengah. Kita jangan ambil tengah dulu, lepas tu sampai ke tepi. Nanti makanan sebenarnya bila kita makan daripada tepi tu akan kuranglah kecahnya. Sebab kita makan daripada tepi dulu, lama-lama ke tengah maksud dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW bersabda, keberkatan terdapat di tengah-tengah makanan. Maka mulalah makan dari tepi dan janganlah mula makan dari tengah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jelas ditunjuk, diajarkan yang kita ni memang kena makan daripada tepi dan ke tengah. Seterusnya adalah makan yang berhampiran. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, aku merupakan hamba di rumah Rasulullah SAW dan pernah tanganku menjala-jala ke serata hidangan ketika hendak makan. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai budak, ucaplah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang hampir denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni maksud dia apa? Kita ni ada banyak lauk ni, mak kita masak yang sedap-sedap ni, dan kita punya lauk kegemaran kita apa ya? Ketam masak lemak. Apa lauk kegemaran adik-adik? Nasi ayam. Nasi kukur. Saya suka singkong goreng. Ikut, masak lemak. Sedapnya. Apa lagi? Pedas. Okey, ikan asam pedas tu mak kita dah tahu kan sama ikan asam pedas. Seafood. Tahu. Makanan Korea. Okay.
kita dah bau siput asam pedas saya tadi. Okey, ikan masak asam pedas. Kita dah bau asam pedas ni. Kita memang cakap nak makan lauk asam pedas ni. Tiba-tiba mak kita hidang tu asam pedas tu kat hujung sekali. Jauh dengan kita. Kita janganlah, walaupun kita memang aim dah, kita nak lauk asam pedas tu. Janganlah kita terus macam melangkau tangan kita tu ambil. Jangan, kita ambil yang dekat-dekat dulu. Lepas tu baru kita minta abang kita ke, kakak kita ke, boleh tak tolong ambilkan asam pedas tu. Bagi dia dekat dengan kita, kemudian baru kita ambil lauk tu. Okey? Supaya kita tak nampaklah macam gelojoh sangat nak makan. Okey? Kemudiannya adalah makan dengan rasa rendah diri. Makan dengan penuh rasa tawaduk dan jangan makan dengan gaya bangga, sombong, angkuh. Walaupun kita makan tu makanan sedap. Kononnya makan apa yang mahal-mahal? Makanan apa? Sushi. Makan sushi. Makan McDonald. Muka riak je makan kat sushi kan. Makan sushi tu muka riak. Tak mula macam tu, okey? So kita makan dengan penuh rasa tawaduk, penuh rasa syukur. Itu adalah lebih baik. Kemudian makanlah dengan berpada-pada. Diriwayatkan bahawa para sahabat berkata dari Rasulullah SAW, kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. So maknanya kita kena makan, tapi kita janganlah macam tak puas lagi ni, kita tambah, tak puas lagi ni, makan ini pula, ambil ini pula. Janganlah macam tu, berpada-pada. Itu maksudnya. Bersederhana. Okey, seterusnya adalah larangan mencela makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Jika baginda menyukainya, maka baginda makan. Jika baginda tidak menggemarinya, maka baginda tidak makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dekat sini kalau adik-adik tengok, kadang-kadang ada lauk yang kita tak suka. Apa contoh yang kita tak suka? Yang adik-adik tak suka? Petai. Petai lagi? Seafood. Seafood. Tahu. Peria, tahu. Ada tak yang tak suka toge? Saya suka. Oh, suka. Apa? Belacan. Tak suka belacan. Ya, tak suka. Sambal belacan. Sambal belacan. Okey, so ada yang tak suka petai, ada tak suka tahu, ada tak suka, adalah. Mesti kita ada sesuatu yang kita rasa tak boleh nak masuk. Cuba dah, mak kata cubalah makan, sedap. Orang lain semua sedap. Durian, kita tak boleh masuk durian. Tak makan durian. Rugi tak makan. Kan rugi. Kalau kita lah kan durian depan mata kita dah makan dah banyak-banyak. So maknanya walaupun kita tak suka makanan tu, kita janganlah cakap, tak sukalah, bau busuk lah, apalah. Tak boleh. Adik-adik jangan menghina, jangan sesekali menghina, jangan sesekali mencela makanan. Kalau kita rasa kita tak suka ataupun walaupun macam asam pedas lah, mak kita terbuat masinnya, mak kita tambah garam tu banyak sangat dekat asam pedas tu kan, jadi termasin. Walaupun kita suka sebenarnya asam pedas tu, tapi dia macam masin sangat, tak boleh nak masuk. Kita janganlah macam apa ni marah-marah makanan kemasin, jangan. Kalau kita tak suka, kita jangan makan. Itu je. Jangan sesekali kita nak menghina makanan tu ataupun mencela makanan tu. Tak elok tau adik-adik. Okay, lepas tu kita tidak bersandar ketika makan. Dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya kalau makan tu duduk tegak lah. Duduk tegak. Bila kita duduk tegak, kita makan tu, kita makan dalam keadaan kita bersyukur sebenarnya dan bersungguh-sungguh kita nak makan. Kita bersyukur dengan depan makanan, depan rezeki yang Allah bagi pada kita. Okey. Slide seterusnya adalah kutip makanan yang terjatuh. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, apabila jatuh sebahagian kecil makanan daripada kamu, ambil dan buang bahagian yang terkena kotoran dan makanlah ia. Dan jangan tinggalkan ia untuk syaitan dan jangan dia menyapu tangannya dengan kain sehingga dia menjilat jarinya dahulu kerana dia tidak mengetahui pada makanannya bahagian mana yang terdapat keberkatan. Hadis riwayat Muslim. Okey, makanan ni adalah rezeki daripada Allah. Allah yang bagikan rezeki supaya kita dapat makan. Okey, so kalau misalnya kita ada biskut, ada satu biskut yang sedap. Lepas tu kita nak makan, terjatuh pula biskut tu. Kita janganlah terus buang.
Kadang-kadang kan macam anak-anak saya pun samalah, bila jatuh tu dia macam nak buang ke tak, nak buang ke tak. Lepas ni bila kita dah tahu macam ni, kutip makanan yang terjatuh tu, kita ambil balik, kita tengok kotor ke tak kotor. Kalau tak kotor, kalau ada bahagian yang terkena kotoran, kita pecahkan sikit, patahkan sikit, kita buang yang kotor tu, yang tak kotor tu kita makan. Sebab mungkin makanan biskut tadi tu ada keberkatan dekat biskut, dekat bahagian biskut tu. Okey, sama juga macam nasi yang berterabur bila adik-adik makan. Sebab itulah mak-mak kan, selalu tak mak cakap habiskan nasi tu, nanti nasi tu menangis. Selalu tak dengar? Selalu. Habiskan nasi. Dah saya cakap. Awak yang cakap. Cakap untuk siapa? Adik. Untuk adik, betul. Sebenarnya itu kiasan, itu bahasa kiasan. Mak ataupun diri kita ni, habiskan nasi tu, nanti nasi nangis tau. Sebenarnya supaya kita rasa kesian dekat nasi tu, macam kesiannya nasi dia kalau aku buang nanti dia nangis. Sebenarnya bukan macam tu, sebenarnya itu adalah keberkatan. Kita tak tahu dalam pinggan nasi kita tu, rezeki kita tu yang mana satu yang ada keberkatannya. Jadi kita kena kutip semua kalau boleh sampai bersih pinggan tu kita makan. Kita kutip makanan-makanan kita ni sebab apa? Sebab makanan tu adalah nikmat Allah yang patut dimuliakan. Makanan-makanan tu pun berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu walaupun yang jatuh-jatuh tu kita kena kutip juga makanan tu. Okey, kita dah habis dah. Sebelum makan apa kita kena buat? Apakah sunnah Rasulullah? Semasa makan pun kita dah tahu dah sunnah-sunnah Rasulullah, dan ini adalah selepas makan. Okey, selepas makan jilat jari setelah selesai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang daripada kamu telah selesai makan makanan, maka jangan disapu jari-jari sehingga dijilat terlebih dahulu atau dijilatkan oleh orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini nak menunjukkan betapa dekat jari-jari ni pun kalau ada makanan yang tertinggal, mungkin keberkatannya dekat situ. Sebab itulah apa dia? Jilat. Sebab itulah kita kena jilat dulu jari-jari kita. Sebenarnya kita bukan jilat jari apa, kita jilat sisa-sisa makanan. Makanan yang kita mungkin ada kuah-kuah ke sama sambal kan. Kadang-kadang bila sedap tu memang kita jilat pun. Itu adalah sunnah sebenarnya. Kita habiskan sisa-sisa makanan tu baru kita basuh tangan. Okey? Sebab sebenarnya saintis pun dia dah buat kajian, dia menemui enzim bahan pencerna makanan yang menghadamkan makanan tu ada dekat celah-celah jari tu. Kita ada banyak enzim nanti kita belajar pasal pencernaan sikit Kita ada banyak enzim, dekat dalam air liur kita pun ada enzim. Tapi saintis ni dia menemukan dekat celah-celah jari ni enzim tu ada 10 kali ganda dia punya enzim tu daripada air liur kita tu untuk pencernaan makanan. Okey, seterusnya adalah doa selesai makan. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang selesai makan kemudian menyebut alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, ada banyak version doa selesai makan ni menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Adik-adik boleh cari, adik-adik boleh amalkan apa yang adik-adik amalkan selama ni sebab semuanya adalah menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey? Bersugi tu guna kayu sugi kan? Ya, bersugi tu guna kayu sugi boleh, guna berus gigi boleh. Dia apa maksud bersugi adik-adik? Gigi. Masak gigi. Dia membersihkan. Adik ni advance. Seterusnya adalah membersihkan mulut dan bersugi. Lepas kita makan mulut kita ada bersisa-sisa makanan kan. Sebab kita biasanya makan tengah hari. Lepas makan tu kita nak solat zuhur kan. Seelok-eloknya kita gosok gigi. Sebab amalan sugi tu adalah sunat apa adik-adik? Ni kan? Sunat apa? Sunat muakkad. Sunat muakkad tu maksud dia apa? Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Sebab itulah sabda Rasulullah ni dia cakap, andainya tidak menyusahkan ke atas umatku, nescaya aku menyuruh mereka bersugi setiap kali mendirikan solat. Punyalah dia nak cakap bersugi ni sangat bagus sebenarnya. Kita gosok gigi tu. Adik-adik ni kadang-kadang ada yang malas nak gosok gigi. Bangun pagi je gosok gigi. Lepas tu dah lupa. Esok pagi
lagi baru nak gosok gigi. Itu pun lepas mandi nanti mak tanya, dah gosok gigi ke belum? Belum, lupa. Gosok gigi. Tanya. Lepas ni jadikan amalan. Supaya kita gosok gigi. Ya, apa dia soalan? Mama saya kata kalau nak gosok selepas makan tu tunggu dah 30 minit dulu baru boleh gosok gigi. Kenapa mama cakap macam tu? Sebab mama saya kata bila dah makan tu rasa kita terus gosok gigi, nanti kita punya enamel ni dia jadi macam rosak. Tak kisah, tapi kita kena bersihkan mulut kita kan. Kita bersihkan mulut, maknanya kita berkumur-kumur. Kita basuh tangan, kita berkumur-kumur. Lepas tu kita nak tunggu sekejap pun boleh. Kita nak tunggu sebelum kita nak solat pun boleh. Yang penting sebelum solat tu kita perlu menggosok gigi. Okey, kita bersugi, kita bersihkan gigi kita. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya ini adalah tidur sebentar. Dia panggil apa ni? Kailulah. Tidur sebentar, okey? Rasulullah SAW bersabda, memakan sahur itu boleh memberi kekuatan untuk berpuasa pada siang hari, dan kailulah tidur sebentar pada siang hari sebelum zuhur boleh memberi kekuatan untuk qiyamul lail. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Okey, biasanya lepas kita ini adalah amalan Rasulullah. Rasulullah ni biasanya lepas makan tengah hari tu Rasulullah akan berzikir. Sallallahu alaihi wasallam ni akan berzikir, duduk berzikir. Rasulullah tak akan terus tidur. Okey, tak akan terus tidur sebab kalau kita lepas makan kita terus tidur, nanti kita sembelit. Kita macam penghadaman kita tu tak sempurna. Jadi kita nanti bila penghadaman tak sempurna kita susah nak buang air besar. Jadinya Rasulullah akan berzikir dahulu sebentar, kemudian Rasulullah akan tidur. Rasulullah akan tidur daripada 10 hingga 30 minit. 10 hingga 30 minit sementara nak tunggu masuk waktu zuhur. Kemudian waktu zuhur Rasulullah akan bangun. Okey, biasanya orang tidur kailullah ni biasanya dia tidur sebab dia nak berniat. Dia nak tenaga sikit supaya dia boleh bangun qiyamul lail nanti. Malam nanti dia nak bangun qiyamul lail. So ni niat tidur, dia niat okey nanti semoga aku dipermudahkan untuk bangun qiyamul lail pada malam nanti. So tidur kita yang 10 hingga 30 minit tu akan dapat ganjaran, akan dapat pahala. Okey? Kalau kita tak ada niat macam tu, setakat tidur je kita tak dapatlah pahala. Tapi janganlah kita cakap macam nak ikut sunnah Rasulullah. Lepas makan kita berzikir, kita tunggu sekejap, kita gosok gigi, lepas tu kita tidur. Lepas tu kita tak bangun-bangun sampai asar. Tak maulah macam tu. Okey? Dia adalah tidur sebentar sebelum zuhur. Jangan sampai berjam-jam pula, mentang-mentang lah perut dah kenyang kan. Lepas tu tidur lama-lama. Tak mau macam tu. Okey, kesimpulan dia, okey, adab makanan yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW ni kita kena ikut. Ini adalah teladan-teladan Rasulullah. Okay, kita kena ikut, kita kena amalkan untuk kita mendapat keberkatan dan kesihatan yang mantap. Sebab kita nak badan sihat. Okay, so dah habislah kita punya adab sunnah Rasulullah ni sebelum, semasa dan selepas makan. Okay.